Assalamualaikum para pendengar, para pelajar dan anak-anak yang saya kasihi ya. Uh, Pada minggu lepas kita dikejutkan dengan satu isu bagaimana kita nak menyatakan sayang kepada orang lain dengan cara mencium mulut ya. Ciuman di mulut ya, dan diulas dengan pelbagai dan diviralkan lagi. Para penonton, ayah ibu dan anak-anak pelajar yang saya kasihi, pada hari ini saya nak cerita sikit tanggungjawab siapa ya, tanggungjawab siapa untuk menerangkan perkara sebenar ya. Pertama sekali ialah ayah, ibu ataupun ahli keluarga yang dewasa di rumah yang bertanggungjawab terhadap anak-anak ya. Apabila di sekolah, guru juga memainkan peranan. Sebab itu saya mengambil inisiatif untuk bercerita, untuk memberitahu, untuk menerangkan dan semoga menjadi satu didikan kepada masyarakat ya. Isu yang malah video yang ditunjukkan bagaimana lelaki dengan lelaki mencium mulut kanak-kanak yang dianggap sebagai anak angkat atau mungkin adik angkat atau mungkin kawan-kawan ya. Untuk pengetahuan kita semua ya, bahagian tubuh kita ni ada yang dilarang disentuh oleh orang lain. Orang lain tak boleh sentuh ya, kecuali untuk membuang kesakitan. Contoh dia katakan kita luka ataupun sesuatu termasuk ke telinga atau di tubuh badan kita, untuk membuang kesakitan tersebut sama ada dilakukan oleh guru ataupun dilakukan oleh doktor atau ayah ibu atau sesiapa saja dengan pengawasan orang lain, itu dibenarkan ya, untuk membuang kesakitan. Yang kedua ialah untuk membersihkan tubuh. Katakan kita kanak-kanak umur 2-3 tahun nak bersihkan tubuh, mak ayah nak tukar lampin dan sebagainya, itu dibenarkan. Tetapi apabila meningkat dewasa, kefahaman tersebut dah berubah ya. Bila meningkat dewasa, kita dah, anak-anak dah boleh mula membersihkan tubuh mereka sendiri, bermaksud orang lain tidak ada hak untuk menyentuh tubuh badan mereka. Okey, terdapat 4 ya. Terdapat 4 anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Pertama ialah mulut. Yang kedua ialah bahagian dada. Yang tiga ialah kemaluan. Dan keempat ialah bahagian punggung. Kalau kita nak ceritakan kepada anak-anak kita atau pada murid-murid kita, bahagian mudah ialah bahagian dada atau bahagian yang kita pakai seluar dalam dan sebagainya. Itu tak boleh disentuh. Kenapa perkara ini perlu diceritakan? Sebab sekarang terdapat banyak pedofilia. Nanti mungkin jika ada tuan-tuan dan perempuan ada masa boleh meneroka apa itu pedofilia. Dan satu lagi ya, ibu ayah di rumah, tolong gunakan istilah yang betul dan tidak mengelirukan semasa berkomunikasi dengan anak-anak untuk menceritakan bahagian-bahagian sulit mereka. Contoh dia kemaluan, punggung. Janganlah sebut bunga, janganlah sebut telur ke, bunga ke, ataupun si cantik ke, si comel ke. Sebut benda yang betul ya. Tidak perlu menggunakan istilah yang mengelirukan ya. Bila istilah yang mengelirukan, contohnya bunga, takkanlah tak boleh sentuh bunga boleh sentuh ya. So tolong guna istilah yang betul. Ayah ibu yang saya hormati, okey, kadang-kadang saudara mara kita datang ke rumah ya, saudara mara datang ke rumah, dan anak-anak kita biasanya terutama yang agak berisi, yang comel, akan mudah mereka akan minta untuk dipeluk dan sebagainya ya. Itu juga perlu kita maklumkan kepada anak-anak kita, dan ibu bapa juga perlu maklum, cikgu juga perlu maklum bahawa anak-anak mempunyai hak ke atas tubuh mereka sendiri ya. Bermaksud jika ada saudara mara nak peluk, nak cium, nak gomol dia, anak-anak mempunyai hak untuk menyuarakan dan menyatakan tidak dengan cara sopan. Ajar anak-anak kita untuk mengatakan tidak, saya tak suka dipeluk, dicium begini. Beritahu, ajar anak-anak kita. Dan hormati hak anak-anak kita atau tubuh badan anak-anak kita sebagai satu sempadan peribadi. Bermaksud orang lain tak boleh sewenang-wenang sentuh. Contoh dia, katakan adik-adik dia nak tarik hidung dia, tarik telinga dia kan. So beritahu kepada adik-adik, kakak ataupun abang tak suka adik buat macam ni dekat abang. Ini tubuh badan abang, tak suka.
Ya, begitu juga pelukan ciuman yang tidak diingini tadi. Ya, jika saudara mara ataupun sesiapa saja datang untuk memeluk anak kita, beritahu anak kita. Ya, dan ada juga sentuhan yang selamat. Jangan anggap semua sentuhan tak selamat. Tapi ingat, saya beritahu lebih awal, yang tak selamat ialah mulut, bahagian dada, bahagian kemaluan, bahagian punggung. Itu adalah sentuhan tempat yang tidak selamat. Sentuhan yang selamat biasanya kita akan tepuk belakang, kita rangkul bersama dengan bahu. Bukan rangkul bahagian tertentu saja. Dan juga selamat sekiranya tidak menyakitkan. Ya. Sebagaimana saya beritahu tadi, katakan terluka, nak keluarkan luka, termasuk serpihan apa-apa dalam tangan, nak keluarkan, itu sentuhan selamat, walaupun sakit, tapi itu adalah sentuhan selamat, ya, ataupun sentuhan tersebut untuk menjadikan kita sihat, ya, berhadapan dengan doktor ataupun orang-orang yang mempunyai tauliah dan sebagainya. Dan sentuhan tidak selamat juga perlu diceritakan, dan biasa di sekolah akan diberi pendedahan, ya, sentuhan tak selamat seperti memukul, menolak ataupun membuli ataupun mencubit, okey, ataupun menendang seseorang. Itu adalah sentuhan yang tidak selamat, ya. Dan sentuhan yang tidak selamat ini bermaksud perlu dimaklumkan kepada orang lain. Ya, sekiranya disentuh secara tidak selamat atau disentuh di bahagian-bahagian yang tidak dibenarkan untuk disentuh, ya, anak-anak hendaklah diajar untuk memaklumkan kepada orang lain. Okey, seterusnya ialah sentuhan yang tidak diingini. Mungkin selamat tapi anak tak suka, ya. Sebagaimana saya beritahu tadi, bila saudara mara kita datang nak peluk, nak cium anak kita, nak gomol anak kita, itu sentuhan yang tidak diingini oleh anak-anak kita. Apabila sentuhan yang tidak diingini oleh anak-anak kita, bermaksud anak-anak mesti mempunyai hak untuk bercerita, dan ibu ayah hendaklah menerangkan kepada anak-anak. Ayah ibu, para penonton yang saya kasihi, ya, perlu diterangkan, ya, guru-guru pun sama, perlu diterangkan di sekolah, di rumah atau di dalam komuniti, perlu diterangkan sekiranya orang lain sentuh bahagian sulit, alat sulit, kemaluan, punggung, mulut dan sebagainya, hendaklah maklumkan kepada ibu bapa atau penjaga atau guru. Pertama, orang lain sentuh alat sulit anda, bahagian sulit anda. Okey. Yang kedua, orang lain sentuh alat sulit dia tetapi di depan anda, di depan anak-anak anda. Okey. Yang ketiga ialah seseorang yang sentuh bahagian sulit mereka di depan anda, dan okey, orang lain yang minta menyentuh bahagian sulit mereka. Anak-anak kita mungkin diminta menyentuh bahagian sulit orang lain, ya. Dan juga tunjukkan gambar ataupun video tanpa pakaian. Atau anak-anak kita diminta untuk bergambar tanpa pakaian atau diambil video tanpa pakaian, walaupun kanak-kanak. Jadi ayah ibu, saya melihat satu trend sekarang, anak-anak tanpa baju atau dengan memakai pakaian yang agak seksi dalam istilah dewasa, bergambar dengan secara meluasnya di media sosial. Ayah ibu, tolong elakkan perkara-perkara ini. Kita memandang sebagai seorang ibu, tetapi ada orang lain memandang bukan sebagai seorang ibu atau ayah. Saya ulang sekali lagi. Pertama, buka pakaian. Jika anak-anak kita diminta untuk membuka pakaian untuk diambil gambar atau video, maklum kepada ayah ibu atau guru. Yang kedua, jika anak-anak kita ditunjuk gambar atau video orang yang tidak berpakaian di dalam video atau gambar berkenaan, maklum kepada ayah dan ibu. Atau anak-anak kita diminta menyentuh bahagian sulit orang lain, maklum kepada ayah dan ibu. Yang seterusnya ialah orang lain minta sentuh bahagian alat sulit anak kita ni, okey, diminta oleh orang lain untuk menyentuh bahagian sulit orang berkenaan, seseorang berkenaan. Okey. Dan jika kita ditunjukkan dengan seseorang berkenaan, anak-anak kita ditunjukkan dengan seseorang berkenaan menyentuh alat sulit orang tu, dia sentuh dia alat sulit di sini, juga perlu dilaporkan, diberitahu kepada guru atau ibu bapa atau orang yang bertanggungjawab. Dan juga jika orang lain sentuh bahagian sulit anak anda, anda kena beritahu pada anak anda dengan cara jelas. Okey. So, ayah ibu,
untuk panduan kita bersama, untuk keselamatan anak kita. Beritahu anak kita bahagian mulut tak boleh, bahagian dada tak boleh. Jadi isu video yang ditimbulkan tersebut adalah wajar kita elakkan supaya tidak menjadi virus dalam masyarakat kita. Masyarakat kita sudah tenat. Ya, dalam keadaan tenat, kita menimbulkan lagi dengan isu-isu. Sekian saja ayah ibu untuk kali ini. Semoga perkongsian saya menjadi panduan dan manfaat kepada kita semua. Sehingga jumpa lagi. Bye.